Dan kamu jawab gini betul? Betul. Nabi Muhammad itu sebut aflahtuma wa asabtuma khairan. Kamu berdua telah berjaya dan kedua kamu akan dapat kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran daripada kejadian itu Allah Taala berturun Al-Quran yang berbunyi wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Kata Allah Taala, ramai sangat di kalangan ahli kitab bercita-cita sangat untuk mengeluarkan kamu daripada negara, mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Kenapa? Hasadan, dengki yang ada di dalam hati mereka. Nak gambarkan macam mana orang Yahudi itu pandai ambil peluang. Orang Yahudi itu pandai ambil peluang untuk nak mengeluarkan orang Islam daripada Islam. Bilakah peluang dia ambil? Masa orang Islam kalah dalam peperangan Uhud. Satu. Peluang lain, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Allah Taala sebut lagi akan berkatalah orang-orang bodoh daripada kalangan manusia. Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memalingkan arah kiblat daripada Baitul Muqaddis kepada Baitullah Al-Haram? Kiblat ni asal-asalnya kiblat umat Islam ni ke arah Baitullah Al-Haram, bukan Baitul Muqaddis. Ingat kiblat pertama umat Nabi Muhammad adalah Baitullah Al-Haram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam balik Al-Isra wal Mi'raj masa tu belum berlaku hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Muhammad Mekah lagi belum pergi Madinah lagi masa tu. Balik menghadap arah Kaabah. Jadi menghadap arah Kaabah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk tak lama berlaku hijrah Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, datang Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam nyatakan kepada Nabi, Allah Taala bagi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, sembahyang ni nak menghadap ke arah mana? Nak menghadap arah Baitullah Al-Haram ke ataupun menghadap arah Baitul Maqdis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok di Mekah tak ada orang Yahudi, di Madinah ada orang Yahudi. Dan Yahudi ni pula bukan jalan-jalan Yahudi. Yahudi besar-besar tak Yahudi. Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. 3 Yahudi besar. Lepas tu dia orang menguasai ekonomi Madinah pula masa tu. Yahudi masa tu dia menguasai ekonomi Madinah. Orang Arab ni berniaga di bawah orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi itu bukan orang asal situ. Orang Madinah orang asal, tapi dia orang tidak menguasai ekonomi. Nabi SAW ni fikir macam mana nak bagi dengan Yahudi ni masuk Islam. Nabi fikir macam mana nak bagi Yahudi masuk Islam. Fikir. Last kali Nabi Muhammad SAW pun pilih untuk sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Sebab orang Yahudi ni terlalu berbangga sangat dengan Baitul Maqdis. Banyak nabi-nabi daripada keturunan orang Yahudi ni datang di situ. Nabi Yaqub alaihissalam Baitul Maqdis, Nabi Musa alaihissalam Baitul Maqdis, Nabi Isa Baitul. Semua nabi-nabi ni boleh dikatakan majoriti nabi-nabi Bani Israel ni datang daripada bangsa Bani Israel, duduk dekat Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pun minta kita sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Menghadap arah Baitul Maqdis. Masa itulah bermula dia sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Anda nak cerita macam mana peluang yang digunakan oleh orang Yahudi dan juga orang munafik. Dia orang tak kalah dengan Islam. Dia orang ni sebenarnya masuk Islam ni ada kepentingan. Jadi dia orang ambil peluang untuk memburukkan Islam. Macam mana peluang yang dia orang ambil daripada tindakan Nabi Muhammad menghadap arah Baitul Maqdis? Dia kata Muhammad SAW kata Islam itu agama yang pure Islam yang tidak ada kaitan dengan orang Yahudi, Taurat ini tak ada. Terbukti Islam itu ciplak daripada Yahudi. Buktinya sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Nampak? Jahat orang Yahudi, jahat orang munafik. Dia duduk ranting ke bising satu Madinah. Masa itulah Nabi Muhammad jadi susah hati. Bila Nabi Muhammad SAW susah hati, Nabi Muhammad doa. Kalau baca dalam hadis, Nabi Muhammad doa, Nabi Muhammad angkat tangan sampai nampak ketiak. Yang kedua ni Nabi Muhammad tengok ke langit. Bersungguh Bersungguh sangat doa tengok ke langit. Tolong cukuplah menghadap arah Baitul Maqdis, tak tahan sangat dengan dakwah yang dilakukan oleh orang munafik dan juga orang Yahudi pada masa itu. Doa 16 bulan kemudian baru doa Nabi dimaqbulkan oleh Allah SWT. Oh, dahsyat Syekh. Nabi itu siapa? Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, mengikut kancing Allah. Apa lagi? Rapat dengan Allah, yang dosa diampunkan oleh Allah. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dosa yang akan datang, dosa yang bakal berlaku semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang begitu rapat dengan Tuhan, berdoa pada tangan bersungguh pun 16 bulan baru doa Nabi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kita yang haprah. Gagak macam mana kan? Dahlah haprah, makan budu, makan belacan. Maksiat ni boleh kata ada ribuan. Sama ada dosa kecil atau dosa besar kan. InsyaAllah dosa besar tak buat. Tapi
Tapi dosa kecil, susah nak melak kita ni. Duduk dekat dunia macam ni pula zaman sekarang ni kan. Memang terlibat dengan dosa. Tiba-tiba kita berdoa tak nak kata apa. Nak suruh ampun juga pada masa tu. Sorry lah Tuhan ampun. Sebab nampak sangat pemalas doa. Tak lagi letak apa. Kalau letak ke bawah lagi tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu dia doa 16 bulan baru dimakbulkan. Sebelum dimakbulkan, Allah Ta'ala turun ayat. Allah Ta'ala kata, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kata Allah Ta'ala, Muhammad, kamu kena hati-hati, kamu kena ingat. Orang-orang bodoh ni, orang Yahudi, orang munafik ni, orang akan bercakap, kenapa Muhammad sallam ni menghadap ke arah Baitullah Al-Haram, tinggalkan arah Baitul Maqdis. Katakanlah Muhammad, masa tu kiblat belum paling lagi tu, tapi Allah Ta'ala bagi tahu awal. Katakanlah Muhammad, sekarang kau bagi tahu sekarang. Apa bagi tahu? Kepunyaan Allah timur dan barat. Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada siapa yang dia mahu. Nabi Muhammad pun cerita, orang bodoh ni akan bercakap, orang munafik pun terasa, ini macam buku kita ni. Katakanlah Muhammad jawab, ni timur barat Allah Ta'ala punya ni. Orang tak nak terima tu jenis haprak tak boleh pakai, bodoh semua ni. Bila Nabi Muhammad dah bagi tahu, tak lama baru turun ayat Quran yang suruh balik ke arah Baitullah Al-Haram, iaitu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tengok kamu menghadap muka kamu ke langit. Kami tengok, kata Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tengok muka kamu tengok ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang baliklah arah kiblat yang kamu minta selama ini. Baru menghadap ke arah Baitullah Al-Haram. Kita dapat bayangkan macam mana orang munafik itu dia mengambil peluang untuk memburukkan Islam. Macam mana dia ambil peluang untuk menguntungkan peribadi mereka. Ini orang munafik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, kata Allah, kullama Allah alahum masyawfih. Ketika mana kilat memanah, nampak cahaya, dia orang pun nampak, dia orang pun berjalan, pandai ambil peluang. Itu maksud ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi problem pula dia orang ni, kata Allah, wa idza aslama alaihim tubu. Apabila gelap, mereka pun berhenti, dia belum berjalan. Orang munafik pula. Nak gambarkan, orang munafik ni pandai cover line. Kalau dah terkantoi, kena cover line lah. Kita pun macam tu sebenarnya kan. Dan cerita Jawa lah, kita naik kereta, bagus naik kereta, tiba-tiba rasa gatal lubang hidung, korek hidung. Nak kereta ni, duk korek hidung alik. Masa dekat dalam jam pun paling tepi lah. Orang tu dah tengok kita tak ada lagi. Dah tengok kita di korek hidung, kita pun cepat-cepat garut hidung. Padahal korek hidung tadi, dia panggil cover line. Bila dah terkantoi, kena cover line. Kena pandai tak cover line ni. Okey, satu lah, buat satu contoh. Ada satu kisah berlaku dekat Kedah. Seorang tuan guru mari semayang jenazah. Bila mari semayang jenazah, dia orang itu semayang jenazah khusyuk macam mana tak tahu. Orang jadi imam tu orang lain. Jadi dia kat belakang tu. Tiba-tiba dia terokok. Tok guru semayang jenazah rokok kakak je dia. Tak buruk orang ni. Kalau orang biasa terokok, fine lah. Orang jahil, orang biasa kan. Tapi kalau tuan guru, orang nak kenal, duk mengajar banyak tempat, tiba-tiba semayang jenazah boleh terokok. Masuk surah khabar Syekh, cerita macam tu masuk surah khabar tu. Tok guru ni bila dia terokok tu alamak tersilap lah pula terkantik. Macam ni kawan lain dia buat pingsan. Dia terus buat pingsan. Orang pun angkat sudah pasal tok guru ni. Dia tak lama dia cerita tu sebenarnya terokok. Malu dia buat pingsan. Nampak? Kita bagi teori cover line. Cover line ni biasa. Kita pun rajin ubat ni. Jenis cover line ni. Cover line ni kita rajin ubat. Sebab kaedah kita ni, bila dah malu, kita kena pandai macam mana nak tutup malu. Betul tak? Ini kaedah sebagai manusia. Jadi, benda yang samalah berlaku kepada orang-orang munafik. Orang munafik ni bila dah terkantoi, dia pada cover line. Sudah. Nampak pula pengen munafik aku. Macam mana aku nak cover line ni? Adalah cara yang dia cover line. Itu Allah Ta'ala sebut, wa idza azlama alaihim qam. Apabila datang gelap, mereka pun berhenti daripada jalan. Sebab nak cover line. Itu isu orang munafik. Problem juga tu orang munafik. Okey, dan kemudian Allah Ta'ala sebut, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mahu, kalau Allah Ta'ala nak, nescaya Allah Ta'ala akan hilangkan penglihatan mereka, dan juga Allah akan hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah Ta'ala kata kalau Allah Ta'ala mahu lah, Allah Ta'ala nak hilangkan terus penglihatan mereka, hilangkan terus pendengaran mereka,
kena terus mata dia orang. Bila biar dengar, kena telinga dia orang terus pekak tu. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh buat, tapi Allah Ta'ala tak buat. Kenapa? Gambaran baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bagi lagi peluang. Nampak? Kita ni Syekh, kadang-kadang kita kena fikir jugalah. Kita ni macam ngamak kita lah, contoh kan. Kita ngamak kita ni kadang-kadang dia marah sangat kat kita ni. Tapi bila time tertentu, dia bagi juga kita dimakan. Maksud tak? Kita buat perangai anak lah, bermain motor lah, mak dah marah sangat nak pompa nak marah. Tiba-tiba anak dia balik rumah, mak tak ada duit nak makan. Mak ni keluar lah duit lagi. Sebab sayangnya mak tu kepada anak ni. Betul tak? Tuhan yang hamba lebih betul. Allah Ta'ala dengan kita lebih daripada tu. Seorang ibu dengan seorang anaknya, seorang Tuhan itu dengan hamba ni mesti beza kan. Kalau ibu tu sayang kepada anaknya, bagaimana Tuhan itu sayang kepada hamba ni? Memang betul-betul sayang. Allah Ta'ala marah dengan orang munafik ni sebenarnya. Kalau tak marah lah, takkan dia maki bahasa-bahasa Al-Quran. Dia cerita munafik ni perempuan-perempuan, kita baca sampai sakit jiwa pasal pakai orang munafik. Quran ni pula surah Al-Baqarah pula, kalau kita baca daripada ayat 1 ayat 5 ayat dia cerita pasal orang beriman. Cerita orang kafir 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. Daripada ayat 8 sampai ayat 20, berapa banyak tu? Lagi banyak cerita pasal munafik. Cerita munafik tu puasa kasar, duk kutuk lah, duk bagi azab lah, macam-macam dia cerita. Tapi dalam kata dia cerita bagi bahasa kasar tu, duk teringat lagi nama apa orang munafik. Allah Ta'ala ni baik. Allah Ta'ala Tuhan itu Tuhan yang Maha Penyayang. Dia akan bagi peluang kepada kita untuk nak ampun dosa kita. Cuma bila Allah Ta'ala bagi peluang, ambillah peluang itu untuk kita bertaubat. Jadi tak bertaubat pasal berok, relax, rasa tak bersalah pula dia melakukan bersalah. Banyak Syekh peluang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau kita nak buka hadis Nabi SAW lah, kalau kita tengok ada satu hadis tau, riwayat Bukhari. Bukhari pernah sebut bahawasanya Nabi SAW pernah cerita dekat kita berkait dengan seorang lelaki yang zaman hidup dia penuh dengan maksiat, dosa tu hidup dia. Tapi dekat-dekat nak mati, dia teringat ke Allah Ta'ala. Dan orang kan memang macam tu lah. Masa sihat, lupa Allah Ta'ala Syekh. Masa sakit, teringat. Kita ni terkenal ni, masa dia sihat dulu, bermaki ni boleh tahan. Tak sembahyang dia, boleh tahan. Tak sembahyang mamak ni, tak puasa dia boleh tahan. Tapi bila dia sakit, kita pergi ziarah, kita terkejut, mulut tak habis sebut Allah. Teringat Allah Ta'ala mamak ni. Masa sihat dulu tak teringat langsung ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaedah orang sakit gitu kan, kaedah orang sakit. Jadi orang ni dia masa dia sihat, dia lawan Allah SWT. Dekat-dekat nak mati Syekh teringat, azab Allah Ta'ala ni tak tahan ni. Dia teringat azab Allah Ta'ala. Akhir sekali dia panggil anak-anak ni, dia kata, anak-anak aku, bila aku mati ni kau bakar mayat aku. Kau bakar mayat aku, kau ambil debu mayat aku ni, kau kabur kat udara. Buat, jangan cakap banyak lah, buat sudah. Anak tak kena. Dan sekali mati bakar mayat bapak tadi, ambil abu mayat, tabur kat udara. Nak jadi cerita Nabi Muhammad SAW cerita dalam hadis, Tuhan panggil balik ni, Tuhan cantumkan balik, duduk depan. Allah Ta'ala tanya, kenapa kerja bangang ni, bunuh semua ni, bakar mayat, tabur debu? Dia kata apa? Allah, aku dah tengok ngamal aku ni, tak ada harapan, aku syukur. Duk tengok lawan kamu ni boleh tahan, tapi aku teringat bahawasanya kamu tu ada. Aku dah teringat neraka tu azab sangat. Aku tak sanggup lah ya Allah. Bila kata tak sanggup, Allah Ta'ala kata, okeylah, dengan rahmat dan kasih sayang aku ambil kau pula syukur. Tengok, Tuhan bagi peluang. Baik, Tuhan bagi peluang kat kita sampai tahap tu Tuhan. Sebab itu kita kena ingat, kita ni amal banyak macam mana pun jangan duk belagak. Ingat kita amal banyak macam mana pun jangan duk belagak. Sebab dengan amal belum tentu lagi kita boleh masuk syurga. Kadang-kadang kita duk belagak dengan amal kita banyak, masa kita duk belagak itu terbukti bahawasanya amal yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Allah Ta'ala tahu. Ingat Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala nak bagi peluang ataupun tidak, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tinggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bimbang Syekh, asal neraka ni bukan macam azab kat dunia. Kita dengar cerita kita pergi dekat lawan dengan Sultan Sudu tu kan, potong kepala, congkil mata, kita pun dah meremah dengar. Betul tak? Dia macam congkil mata, kau tak ada perasaan ke? Dia fikir balik kan, pergi potong kepala bekas, kalau potong dia ambil tak tengok macam tu, sengih tak tengok, kau tak ada perasaan buat macam tu. Kita rasa, macam mana kan? Neraka lagi teruk, neraka lagi azab.
Kita tengok YouTube apa yang berlaku dekat Syria. Syria kan, kerajaan dia bertemu dengan rakyat. Dok bertemu dengan rakyat. Tiba-tiba ada satu video kereta satu, lepas tu ambil tali ikat dekat satu manusia, hidup-hidup lagi. Dia pun jalan. Orang ni pun lagi-lagi tak laju sangat, kereta jatuh tu tak sampai orang tu mati. Dekat mana Syria? Kita dah terbayang sakit macam mana agak-agak. Tertelan radio sekali cek. Tapi kita kena ingat azab neraka lebih hebat daripada itu. Neraka masuk neraka, masuk syurga atas peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan peluang Tuhan. Dan memang kadang-kadang Tuhan bagi peluang. Bila Tuhan dah bagi peluang, kembali terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang aku tahu Allah Taala buat pada umat Nabi Muhammad. Allah Taala buat pada umat dulu betul-betul susah nak bagi peluang. Kaum Nabi Lut alaihi salam, liwat, jantan minat jantan, sihab, perempuan minat perempuan. Allah Taala tak bagi peluang, bagi lingkup terus. Panggil malaikat cokin mukminin, tak mau balik ombak. Dia nak mati hari ni, tak ada peluang. Qarun. Apakah zaman sekarang tak ada orang yang kekiliwat ni? Ada. Sekarang orang panggil apa? LGBT. LGBT, seksualiti merdeka dia bagi. Seksualiti merdeka. Kalau raja buka YouTube, tak YouTube, saya okey, saya okey, kata dia. Kita tengok, kita pula rasa tak okey. Dia rasa dah okey. Dia boleh sebut, dia cerita lah, saya ni seorang lelaki Islam, saya ni belajar dekat sini, dia cerita dia belajar, dan saya ni seorang gay, kata dia. Dia gay, dan saya rasa saya okey. Relax, cool. Zaman dulu, buat macam tu, lama dah dipelengkup oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Tapi sekarang Allah Ta'ala dapat. Pasal? Sebab peluang. Allah Ta'ala bagi peluang. Qarun laknatullah alaih, punya banyak harta, kunci bank, trailer bawa. Ambil lah. Kita ni trailer bawa duit, ni tak kunci bank. Cuba bayangkan harta dia. Banyak trailer lah kalau sekarang ni. Dulu kedai tarik kan, dia punya kunci bank, punya banyak harta. Bila banyak harta, Nabi Musa AS datang, "Woi, duit banyak, bayar zakat." Orang Musa nak bayar zakat. Bayar zakat apa? Duit aku sendiri tak bagi korang. Pasal biar aku rembat. Habis kalau dia orang nak cari sendiri. Tengok, sombong orang nama Qarun. Apa Allah Ta'ala buat pada Qarun? Cash Allah Ta'ala bayar, tenggelam dalam bumi. Allah Ta'ala buat pada Qarun. Dekat Malaysia ni ramai tak kagak tak bayar zakat? Fikir balik. Allah Ta'ala bagi lingkup lah. Allah Ta'ala tak bagi lingkup. Kenapa? Peluang. Allah Ta'ala bagi peluang. Kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Yahudi dulu Syekh. Yahudi dulu zaman Nabi Musa AS tak semayang, bertukar jadi beruk. Kunu kiradatan khasi'in. Semayang tak banyak, seminggu sekali semayang. Orang Yahudi dulu semayang seminggu sekali je. Kita je sehari sampai 5 kali. Orang Yahudi seminggu sekali semayang. Hari Sabtu dia kena semayang. Sehari itu kena semayang. Tak semayang, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata kunu kiradatan khasi'in. Semua korang jadi beruk habis. Habis jadi beruk, tak semayang. Malaysia ni ramai tak semayang? Ramai tak semayang. Kalau Allah Ta'ala buat macam Allah Ta'ala buat orang Yahudi, habis semayang ni kita kena mamak, habis tukar jadi beruk. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bagi mereka tukar jadi beruk bagi orang tak semayang? Allah Ta'ala bagi peluang. Peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi peluang pada orang munafik. Dia dah cerita macam-macam lah. Perangai korang ni tahu 1, 2, 3, 4. Macam-macam dia sebut. Dah sebut tu, walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala nak, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Allah Ta'ala boleh hilangkan terus pendengaran mereka. Allah Ta'ala hilangkan terus penglihatan mereka. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Kenapa? Peluang. Dia bagi peluang kepada kita, kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, fikir situ Syekh, kita pun terasa lah sepatutnya kita kena sebab Allah. Situ kita fikir, tak ada sebab kita nak tolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sebab. Kita kena akui Tuhan yang kena sebab. Kena akui, insyaAllah. Okey, satu dah. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan pendengaran baru penglihatan? Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau sekiranya Allah Ta'ala mahu, nescaya Allah Ta'ala hilangkan pendengaran dan penglihatan. Dia pergi sebut pendengaran dulu baru penglihatan. Dan dia pergi sebut dua ni, dia tak sebut yang lain. Kenapa? Sebab yang pertama, didahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Manusia di dalam hidup dia, yang mula-mula sekali berfungsi adalah pendengaran, barulah penglihatan. Bukti je, budak-budak dalam perut.
Baby dalam perut ni, masa kita cakap dekat luar, baby ni dengar. Baby ni dia ambil. Sebab tu kita digalakkan dalam Islam baca Quran. Ibu mengandung baca Quran. Apa tujuan bacaan Quran tu? Biar didengari oleh anak di dalam perut. Orang-orang barat, bila dia sedang mengandung, dia ambil mukmin, dia letak kat perut dia, nak bagi anak dalam perut tu dengar lagu yang baik-baik. Pasal nak? Ini orang barat. Kita orang Islam tak adalah ambil mukmin letak begitu. Baca Quran lah. Quran dah ada kan. Baca lah. Sebab penglihatan dengar dulu. Budak tu keluar, yang berfungsi bau mata. Step manusia ni berfungsi panca indera dia nombor 1 telinga, bau, penglihatan. Jadi disebabkan itu Allah Ta'ala mulakan dengan pendengaran, bau, penglihatan. Satu. Yang kedua, dua benda adalah punca nak dapat ilmu. Pendengaran dan juga penglihatan. Ataupun kalau orang sekarang dipanggil teori dan praktikal. Tu orang belajar universiti lah kan. Jadi teori dan praktikal. Teori ni kita baca, kita dengar kupasan orang ke sana. Lepas tu praktikal kita tengok sendiri macam mana nak buat. Teori dan praktikal. Dan dua benda ni adalah alat untuk kita mendapat ilmu. Orang buta dia boleh dapat ilmu sebab ada pendengaran. Orang pekak dia boleh dapat ilmu dengan penglihatan. Kalau dua-dua tak ada, memang tak ada dapat ilmu. Orang pekak dan buta, orang macam ni tidak ditaklifkan hukum. Orang kalau tu pekak, merangkap buta, orang ini tidak diberatkan hukum. Dia tak payah semayang, dia semua tak payah. Dan dia memang confirm syurga. Sebab alat ilmu dah ada bagi diri dia. Betul tak? Disebabkan itu Allah Ta'ala katakan dua perkara. Dan kita sebagai orang mukmin nak jadikan sebagai iman yang kuat lagi, dua perkara ni kena manfaatkan. Dengar apa orang kuliahkan, dengar apa orang cakap, dengar Al-Quran, dengar apa yang dikupas dalam Al-Quran, dengar hadis Nabi SAW. Dengar. Bukan sekadar dengar, tapi kena tengok. Sebab itu Quran ajar siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan kamu atas muka bumi Allah Taala dan tengok macam mana Allah Taala lakukan kepada mereka yang dustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Lain tau. Fil orang melihat dengan fil orang mendengar, dua fil yang berbeza. Anak belajar di Mesir. Sebelum belajar di Mesir, belajar ke Pakistan. Masa di Pakistan, anak belajar tafsir. Anak nak belajar tafsir ni, hasil belajar tafsir dekat Pakistan, bukan di Mesir. Di Mesir nak belajar syariah. Masa belajar tafsir dekat Pakistan, tunggu kita cerita kisah Nabi Musa lah, cerita macam-macam cerita kita dengar. Bila? Masa belajar Pakistan. Belum sampai lagi di Mesir. Belajar di Pakistan, lepas tu pergi belajar pula di Mesir. Pergi belajar di Mesir. Mesir ni kita tahu tempat Nabi Musa nak bergaduh dengan Fir'aun dulu. Kita pergi berjalan, pergi ke satu tempat, ada satu batu, dia ada 12 mata air. 12 mata air. Kita bila tengok, teringat Allah Ta'ala sebut, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fafajarat min husnata asyrata aina. Allah Ta'ala sebut, apabila kaum Bani Israel pergi jumpa Nabi Musa AS, Musa tolong bagi air pada kami haus, tak ada air nak minum. Nabi Musa pun ajar macam mana aku nak dapat air ni. Allah Ta'ala kata, idrib bi'asaqal hajar. Musa tongkat ada kat tangan tu, apa pukul lah dekat batu tu. Bila pukul, fajarat min husnata asyrata aina, datang daripada batu itu 12 mata air. Quran cerita dalam Quran ni, kita baca lama dah ni. Kita tak tengok lagi ni. Pergi ke Mesir tengok sendiri. Feel lain. Tengok telinga dan tengok. Bersama. Hikmah Allah Ta'ala dinyatakan dua perkara. Problem orang munafik, dua perkara ni tidak dimanfaatkan. Ini problem berlaku pada orang munafik. Orang munafik Allah Ta'ala bagi pendengaran, Allah Ta'ala bagi penglihatan, tapi tidak dimanfaatkan. Ilmu ni dia tak nak dengar tau. Dia pergi tutup majlis ilmu. Ni panggil orang munafik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata Allah Ta'ala. Mereka bertanya pada kamu Muhammad, bunuh orang pada bulan haram. Ni kita bunuh orang bulan haram, ni apa hukum? Allah. Sahabat Nabi pergi tanya Nabi SAW. Kenapa sahabat Nabi tanya macam tu? Sebab pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad nak masuk ke Mekah untuk melakukan ibadat haji. Orang kafir pergi sekat. Bila orang kafir sekat, tak boleh nak masuk pada tahun tu. Orang kafir kata kalau nak masuk tahun depan. Boleh masuk. Dan masuk tak lama, 3 hari je. Okey lah, tak apalah, setuju. Buat perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Balik ke Madinah. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad para sahabat pun pergi. Bila pergi, sahabat Nabi tanya, ni kalau kita pergilah kat Kaabah tu, kita nak tahu tiba-tiba orang kafir bunuh kita kat tanah haram, macam mana kat Kaabah?
Ni kita pergi ni pula musim-musim haji, musim-musim waktu haram. Tak boleh ni. Bulan haram dia bagi bulan haram tidak boleh berperang. Tiba-tiba diorang bunuh kita nak bunuh balas pada diorang. Boleh ke tidak agak-agak? Kita ada soalan tu kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad jam kalau tidak jawab. Allah Ta'ala bagi jawapan. Yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, bunuh orang pada bulan haram. Dan Muhammad tak berhenti nak jawab. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala kata qul qitalun fihi kabir. Katakanlah Muhammad, bunuh orang pada bulan haram itu dosa besar. Tapi ada dosa yang lagi besar, bunuh orang pada bulan haram. Bunuh orang itu dosa dah. Bulan haram kenapa dah dosa? Ada lagi besar daripada itu. Apa dia? Wasaddun an sabilillah. Sekat orang menyampaikan ayat Allah. Nampak Quran bagi tahu. Siapa yang buat kerja ni? Orang kafir. Satu. Ada tak orang Islam buat? Ada. Orang Islam yang buat tu munafik. Munafik. Dia tak pandai memanfaatkan pendengaran, tidak pandai memanfaatkan penglihatan. Dia menyekat ilmu-ilmu untuk disampaikan kepada manusia. Sifat orang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsan. Mereka akan dengar apa orang cakap, tapi dia akan pilih benda yang paling baik. Dia tidak akan halang untuk orang bercakap, dan dia tidak akan nafikan pendengarannya untuk mendengar apa yang orang cakap. Nampak? Ini sifat orang mukmin. Orang munafik dia tak pandai manfaatkan dua perkara tadi. Bila tak pandai manfaatkan dua perkara tadi, Allah Ta'ala isytiharkan mereka ni sebagai munafik. Tapi walau bagaimanapun, Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang. Peluang Allah Ta'ala bagi lagi, alhamdulillah. Cuma kita kembali ataupun tidak, kadang-kadang kita rasa angkuh sangat. Kita kena ingat Allah Ta'ala sambung ayat kata Allah, innallaha ala kulli syai'in. Allah Ta'ala berkuasa pada semua perkara. Kau jangan nak belagak lah. Kau jangan nak, tu je poin Kau dah belagak rasa, kau kena ingat kau hidup tu pun Tuhan pun saja tu. Bumi ni kesamaan yang bagi aman tu Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi aman, ikut juga kita Syekh. Kita nak belagak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi lingkup, mampus kita. Walaupun kita minta perlindungan dengan Allah SWT. Ni, ayat kita baca satu ayat, kita dengar, ambil perhatian, muhasabah diri. Kalau ada sifat-sifat munafik, kita buang jauh orang kikis munafik dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita sebagai orang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang kita akan masuk ayat 21. Ya ayuhan nas, fa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an ya Allah, kami rezekikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa 'amalan salihan wa taqabbal lana 'amalan salih, amalan salih, wa rizqan halalan thayyiban, wa rizqan halal, wa rizqan baik.